Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan bincang tutorial chapter 3. Okey, electric current and direct current. Okey, untuk soalan objektif, soalan nombor 1, the total amount of charge Q that pass through a wire full of cross section area at any point per unit time. Okey, Q per dengan T is refer to apa dia? Is refer to current. So jawapan dia adalah E. Because kita ada equation Q sama dengan I darab dengan T. So Q over T equal to I. Okay, untuk soalan nombor 2, in the experiment of direct current measured in a cathode ray tube was 30 microampere. Okay, so nilai current dia I equal to 30 micro darab 10 kuasa negatif 6 ampere. How many electron? Dia nak N sama dengan berapa? Strike the tube screen every 40 second. T dia equal to 40. So kita ada equation Q equal to IT dan lagi satu Q sama dengan NE. So kita samakan NE dengan IT. So kita kena samakan, kita akan buat NE sama juga dengan IT. So N, kita nak tahu N sama dengan berapa? N darab dengan E 1.6. E adalah bilangan elektron. So memang you all boleh dapat dalam list constant yang diberikan. 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 sama juga dengan current dia 30. Okey, micro ni maksudnya darab 10 kuasa negatif 6 darab dengan 40 second darab dengan 40. So bila kita tekan kalkulator, okey, bila kita tekan kalkulator kita akan buat. Okey, kita tengok yang ini. Okey, kita akan tekan N, kita gantikan sebagai X lah. Darab dengan 1.6 eksponen negatif 19. Okey, sama juga dengan 30 eksponen negatif 6 darab dengan 40 second. So you akan dapat jawapan X sama dengan 750 something. So kita bilang bilangan kosong dia, kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So kita akan dapat 7.5 darab 10 kuasa 15 elektron. So jawapan dia adalah C. Untuk soalan nombor 3, if 10 ampere circulate in closed circuit, 10 ampere I equal to 10, how much charge pass? Charge ni Q lah, sama dengan berapa of any point there in 2 second. T equal to 2. So kita akan guna equation Q equal to I T. So kita akan dapat dia nak how much charge. So dia nak Q berapa? I, kita akan dapat 10 darab dengan T dia adalah 2. So dapat 20 dan unit dia adalah coulomb. So Q sama dengan 20 coulomb. Jawapan dia adalah C. Untuk soalan nombor 4, the resistivity of a wire depends on. Okey, jawapan dia adalah material out of which it is composed. Okay, untuk soalan nombor 5, consider two copper wire. One has twice length of the other. How do this resistivity of this wire compare? Okay, kalau kita ada copper wire, okay, wire yang sama, maka resistivity dia sama. So you kena ingat, kalau wire sama, nilai resistivity dia sama. So jawapan dia both wire has same resistivity. Ya, betul, sebab wire yang sama mempunyai resistivity yang sama. Okay, so the longer the wire has twice the resistivity of the shorter wire. Ini untuk resistance. Ini untuk resistance. Okay, so kalau resistivity, kalau material yang sama, dia akan dapat resistivity yang sama. So jawapan dia E. Untuk soalan nombor 6, the resistance of wire, resistance R sama dengan rho L over E. So kita tengok, okay, resistance proportional
Okey, berkadar langsung to its length and its cross section area. Okey, kalau dengan length memang dia berkadar langsung, tapi dengan cross section area dia berkadar songsang sebab A dia duduk kat bawah. So area dia duduk kat bawah. So yang ini salah kenyataan ni. Okey, yang B dia kata proportional to its length, betul. Dia are directly proportional to dengan length and inversely proportional to the cross section area, betul. Are inversely proportional to cross section area adalah betul sebab dia A kat bawah, so dia memang inversely. So B adalah betul. Okey, kalau C dia kata inversely proportional to length. Okey, kalau inversely, kalau kat sini dia L kat atas, so dia directly. Inversely mesti dia berada di bawah. Okey, D inversely proportional to length. Okey, pun salah. So jawapan dia adalah 6 adalah P. Okey, nombor 7. A metal wire has resistance 1 ohm. What will be the resistance of wire made of the same material? Bila same material maksudnya row dia sama. Okay, but twice long and with half of cross section area. Untuk kes yang macam ni kita kena buat dua lah. Okay, kes 1. Kes 1 dengan kes 2. Kes 1 dia kata R sama dengan 1. Row sama dengan row lah. Okay, lepas tu but okay, twice long. Okay, untuk yang kedua R sama dengan berapa? Okay, tapi length dia adalah sama juga dengan L. Kalau row ini sama dengan row, length dia sama dengan twice 2L. Lepas tu kita ada A dia adalah half. Okay, kalau yang ini A dia adalah A. Untuk yang ini A dia adalah 0.5 A. Maka yang ini kita namakan R1, yang ini R2. Yang ini row 1, ini row 2. Ni L1, L2. Ni A1, ni A2. So untuk R1 sama dengan row L over A. L1, A1. Okey. Okey, untuk R, ini equation 1. Untuk R2 sama dengan row 2 L2 dengan A2. Tetapi kita tahu row 2 dia adalah row sahaja. So dia adalah row sahaja. So kita akan jadikan dia row sama. Length dia adalah 2L. So kita padam jadikan dia 2L. Dan A dia adalah 0.5A. So kita padam jadikan 0.5A. Okay, ini equation kedua untuk R2. Okay, so kita nak cari nilai R2. So kita ratiokan antara R1 dengan R2. Okay, sebelum tu kita ganti juga yang ini. Untuk R1 ni kita gantikan row dia adalah row, L dia adalah L. Okay, so kita gantikan macam tu. Okay, so sekarang kita substitute 2 dengan 1. Jadi kita keluarkan R2 sama juga dengan kita nak row L E. So kita ambil row L E. So kita jadikan kat luar. So kita akan dapat R2 sama dengan row LA ni adalah R1. R1 okey, darab dengan 2 per 0.5. So 2 per 0.5 bila kita tekan kalkulator, 2 bahagi 0.5, so sama dengan 4. So R2 sama dengan, kita salin balik, R1 darab dengan 0.4. 0.4 pula. Darab dengan 4 sebenarnya. Darab dengan 4. So R2 adalah 4 darab dengan R1. So jawapan dia adalah R1 dia adalah sama dengan 1 ohm. Dia ada cakap kat sini R1 adalah 1 ohm. Maka R2 sama dengan 4 darab 1. So sama dengan 4 ohm. So jawapan dia adalah C. Okay, next soalan nombor 8. A resistor is construct of a carbon rod have
having a uniform cross-section area. Okay, ni cross-section area dia. When the resistor is connect with the potential difference, okay, V, kita ada A sama dengan 5 darab 10 kuasa negatif 3 di kuasa 2 kan. Okay, so kita ada lagi, when the resistor is connect with a potential difference V sama dengan 15 volt and the current is I is equal to 4 times 10 power negative 3 ampere through a resistor. Find the resistance of the rod. Okay, R sama berapa. So kalau kat sini dia nak cari R, dia ada V, dia ada I, kita just guna equation V equal to I R. So R sama dengan V bahagi dengan I. So V kita ada adalah 15 bahagi dengan 4 darab 10 kuasa negatif 3. So bila kita tekan kalkulator, okay, 15 bahagi dengan 4 eksponen negatif 3. So kita akan dapat 3712 123 3.7. Okey, kalau kita tengok dia punya ni bentuk K. So kita akan dapat 3.75 kilo ohm. So jawapan dia adalah C, 3.75 kilo ohm. Jawapan dia adalah C. Yang ini awak kena tengok betul-betul. Jawapan dia C. Soalan nombor 9, a current for KI dia bagi sama dengan 4 darab 10 kuasa negatif 3 ampere through a carbon rod resistor with the value of carbon rod resistor with a value of 3.75. R sama dengan 3.75 K, having a uniform cross section area. A dia adalah 5 darab 10 kuasa mm kuasa 2 darab 10 kuasa negatif 3 di kuasa 2 kan. Okay, when the potential difference is V sama juga dengan 15 volt is applied to the end of the rod, determine how long the rod has resistivity value. Dia ada rho sama juga dengan 3.5 darab 10 kuasa negatif 5 ohm per meter. Determine how long the rod has resistivity. So dia nak L sama berapa. So kalau equation L dia ada dalam R sama juga rho L over A. So kita ada R dia bagi 3.75 darab 10 kuasa 3 disebabkan K ni adalah kilo. 10 kuasa 3 sama juga dengan rho dia bagi 3.5 darab 10 kuasa negatif 5 darab dengan L yang kita nak cari per dengan area yang dia bagi adalah 5 tadi, 5.0 darab 10 kuasa negatif 3 kuasa 2 negatif 3 di kuasa 2 kan. Okey, so kita tekan kalkulator. Okey, kita buat 3.75 eksponen kuasa 3 sebab kilo eksponen kuasa 3 sama juga dengan 3.5 eksponen kuasa ini adalah rho 3.5 eksponen kuasa negatif 5 per dengan 5 eksponen kuasa negatif 5 eksponen kuasa negatif 3 di kuasa 2 kan. Okey, so kita akan dapat jawapan sama juga kita akan dapat jawapan dia adalah alpha pula shift soft. Oh salah, mungkin saya tak boleh nak masukkan dia, kita tekan balik lah. Okey, kita buat 3.75
eksponen kuasa 3. Okey, sama juga dengan 3.5 eksponen kuasa negatif 5 per dengan 5 eksponen kuasa negatif 3 kuasa 2 tu kita buat terus negatif 6. Okey, salah juga, kejap ya. Oh, Meda lupa nak masukkan nilai X tadi. Okey, kita buat semula. Lupa nak masuk nilai X. 3.75 eksponen kuasa 3 sama juga dengan 3.5 eksponen kuasa negatif 5 3.5 eksponen kuasa negatif 5 darab dengan X. Yang ni Meda lupa nak masukkan. Okey, per dengan 5 eksponen kuasa negatif 3 kuasa 2 ni kita darab terus jadi kuasa negatif 6. Okey, 5 eksponen kuasa negatif 6. So kita terus dapat jawapan dia 535.7. So kalau kita tengok kat situ kita ada 536 lah. So jawapan dia adalah 536 meter. So jawapan dia adalah B. Soalan nombor 10. Okey, kita ada 0.9 voltage volt of potential difference. Okey, ini adalah V. Is supplied to pass through 1 meter long tungsten wire. Okey, ini adalah length. Having a cross section area. Okey, yang ini adalah A. What is the value of the current? So dia nak I sama dengan berapa flowing through the wire. So dia nak I sama berapa. Kalau kita yang tu kita guna equation V equal to I R. Okey, kita ada V, I kita nak cari dan R kita tak ada. So R kita boleh dapatkan dalam equation R sama dengan rho L over A. So kita kira R dulu. Okey, untuk kira R, okey, R sama juga dengan rho. Okey, untuk soalan ni dia tertinggal nilai rho. Sebenarnya rho ada nilai, dia tertinggal soalan ni. Soalan tertinggal nilai rho. Selalu dia akan given lah. So tertinggal ni. Given rho sama juga dengan 5.6 darab 10 kuasa negatif 8 ohm meter. Ohm per meter. Okey. So kita tengok, kita gunakan R sama dengan rho L over A. So kita buat sama juga dengan 5.6 darab 10 kuasa negatif 8 darab dengan length dia adalah 1.5. Unit dia dah meter, tak perlu tukar. Bahagi dengan A dia adalah 0.6 darab 10 kuasa mm darab 10 kuasa negatif 3 dikuasa 2 kan. So 0.6 darab 10 kuasa negatif 6. So kita akan dapat R bila kita tekan kalkulator. R sama juga dengan 5.6 eksponen kuasa negatif 8 darab dengan 1.5 per dengan 0.6 eksponen negatif 6. So kita akan dapat R sama juga dengan 0.14 ohm. So sekarang kita masukkan equation R ni dalam V equal to IR. So kita guna V equal to IR, di mana V kita dapat 0.9 sama juga dengan I yang kita nak cari darab dengan R 0.14. So kita akan dapat jawapan dia 0.9 sama juga dengan X darab dengan 0.14. So kita akan dapat jawapan dia 6.42 ataupun 6.43 ampere. So jawapan dia current sama dengan 6.43 ampere. Jawapan dia adalah B. Untuk soalan nombor 11, dia kata find equivalent resistance. Equivalent resistance maksudnya R efektif lah between 2 point A
point B. So kalau kita perhati kat sini, okey, yang 4 ni dia series dengan gabungan yang 7 dan 10 dan series dengan 9. So sebenarnya kita boleh transfer lukis semula. Okey, lepas kita gabung, mula-mula kita mesti kena gabung antara 7 dengan 4 dulu. Kita kena gabung 7 dengan 10 dahulu kena jadikan satu. So kita akan jadikan dia ni point A. So ini ada resistor 4. So ini adalah resistor yang digabung antara 7 dengan 10. Lepas tu kita sama dengan resistor 4, resistor 9. Lepas tu titik B. Okey, so ini akan pergi ke sini. So the next pula yang ini 3 ni, okey, kita akan gabung. So dia akan jadi satu resistor sahaja, point A and point B. Okey, so untuk meneruskan yang ini, kita mula-mula kita kira yang parallel dulu. Ke parallel kita akan guna 1 per R sama juga dengan 1 per 7 campur 1 per 10. So sama juga dengan, so R sama dengan 1 per R. So nak senang, kalau kita nak tahu R, kita direct je tekan calculator. So kita buat 1 per X, 1 per alpha X. X tu adalah R lah. Okey, sama juga dengan sama juga dengan 1 per 7 campur 1 semula 1 per dengan alpha X. Alah, salah semualah. Alpha X. Okey, sama juga dengan alpha calculate 1 per dengan 7. Okey, campur 1 per dengan 10. Okey, so X kita akan dapat, okey, kat sini R kita akan dapat sama juga dengan berapa tadi? 4.12. So dekat sini tadi, okey, kita dah settle yang ni. Okey, kita settle yang the next pula. Yang ini 4. Okey, yang ni 4.12. Yang adalah 9. So kita nak settle dia, kita buat secara series. So R sama juga dengan R. Okey, kita labelkan lah. Ini kita namakan R4, R7, 10, R9. Sebab kita namakan dekat sini, kita kena label. Senang nak buat. Okey, kita label sini R4, ni R7, ini R10, ini R9. Masuk kat sini R, kita jadikan R7 10 lah. Ini 1 per, okey, madam buat balik semula. Cara label dia madam buat balik. Okey, 1 per R7 10 sama dengan 1 per R7 campur 1 per R10. Sama juga dengan 1 per R7 10 sama dengan 1 per 7 campur 1 per 10. Dan dapat jawapan dia tadi kat sini 4.2. So kita labelkan dia R7 10 lah. Okey, so untuk the next kita nak efektifkan yang kes yang ni pula. So kita akan buat, okey, madam padam balik. Okay, kita akan buat R total, sebab kita dah boleh total semua. 1, 2, 3 ni kita dah boleh total, jadikan satu macam ni. So kita gunakan dia sebagai R total. So kita pakai R total sama dengan R4 campur R7 10 campur R9. So R total sama dengan 4 campur 4.12 tadi campur dengan 9. Okey, bila kita tekan kalkulator, okey, 4 campur 4.12
campur dengan 9. So dapat 17. R total sama dengan 17.12. So kalau kita tengok kat sini, jawapan yang terbaik dia adalah A lah, 17.1. Okay, soalan berikutnya, soalan nombor 11. 345 light bulb. Ada tiga light bulb yang 45 ohm dan 3 light bulb 75 ohm connect in parallel. What is the total resistance? So maksudnya ada 3 light bulb yang 4.5. yang ini adalah 4.5 ohm. Dia sambung dengan yang 75 ohm. So mula-mula kita settle yang ini dulu. Yang ini 45 ohm setiap satu. Yang ini 75 ohm setiap satu. So kita settle yang pertama dulu. 1/R sama juga dengan kita namakan R1, R2, R3 yang ini. So 1/R1, 2, 3 sama dengan 1/R1 campur 1/R2 campur 1/R3. So sama dengan 1/45 campur 1/45 sama juga campur 1/45. So akan dapat 1/R1, 2, 3 akan dapat 3/45. So kita akan dapat R1, 2, 3 sama dengan 45 bahagi 3. So sebab R1, 2, 3 bagi 1 sama dengan 45 bagi 3. Kita dah settle yang ni. Sekarang kita nak settle yang gambaran kedua pula. So kita nak labelkan ni R4, R5, R6. So kita buat 1/R secara parallel. Gabungan dia secara parallel ya. Kalau kita nak tengok dia parallel. 1/R4 5, 6 sama dengan 1/R4 campur 1/R5 campur 1/R6. So sama juga dengan 1/75 campur 1/75 campur 1/75. So kita dapat R456 sama dengan 75 bahagi 3. Kita terbalikkan. So nak dapat R total kita tengok kat sini lah. R total sama dengan R, sebab dia R total ni yang ini dengan yang ini dia sama secara series. So kalau kita lukis dia akan jadi R1, 2, 3 digabung dengan R3, 4, 5. So kita gabung yang ni secara series pula. So R total sama dengan R3, 4, 5 campur kita tulis balik. R total sama juga dengan R1, 2, 3 campur R4, 5, 6. R1, 2, 3 adalah 45 bahagi dengan 3 campur dengan 75 bahagi 3. Bila kita total, kita akan buat 45 bahagi 3 campur 75 bahagi 3. So kita akan dapat R total sama dengan 40. Kita dapat jawapan. So maksudnya tadi dia cakap macam ni tengok 345 and 75 light bulbs are connected in parallel. What is the total resistance of the circuit? Maksudnya yang Maida buat ni salah. So dia maksudnya 2 ni. Kita padam balik. 2 ni. Yang 4.5 ni resistor yang ni dia sambung dengan yang ni secara parallel. So maksudnya dia sambung secara parallel. Kalau parallel kena parallelkan dia lah. Mungkin sambungan dia macam ni.
Ataupun mungkin sambungan dia macam ni. Yang ini sambungan dia macam ni. Ni adalah R 1, 2, 3 R1, R2, R3. Okey, satu lagi R4, R5, R6. Okey, so dia sambung macam ni. Macam ni. Sambungan dia. Okey, so untuk kes yang ini parallel, kes yang ini parallel, dan kedua-dua yang ini dia diparallelkan lagi. Dua untuk yang ini dengan yang ini dia parallel lagi. So maksudnya tadi Madam silap dekat total je lah. 1 per R total. Dia kira-kira macam ni. 1 per R 1, 2, 3 campur 1 per R 4, 5, 6. Kena buat macam ni. So 1 per R 1, 2, 3 kita kena terbalikkan balik lah. Jadi 3 per 4, 5 campur 3 per 7, 5 tadi. 3 per 7, 5 sama dengan 1 per R total. So kita tengoklah kat sini. Kita gantikan R total tu sama dengan X. Okey, kita gantikan alpha X sama dengan 3 per dengan 45 campur 3 per 75. Okey, X dapat 9.37. So dapat X tu RT lah. RT sama dengan 3 sama dengan 9.37. So jawapan dia adalah C lah. Paling tepat 9.4, paling dekat dia. Tapi awak jangan risau, soalan ni tak jelas lah. Kalau periksa awak, tahap awak tak akan ada yang mengelirukan macam ni lah. Ini soalan kebat, dia tak jelas lah. Madam pun tersilap tengok tadi. So jangan risau. Selalunya soalan U, kalau nak bagi dekat U pun macam soalan nombor 13 ni. Okey, jom kita cuba jawab soalan 13. Dia kata 5 resistance are connect Asian in figure and the combination is connect to 40 volt. Okey, combination ni dia connect dekat 40 volt. Okey, the effective resistance for the combination adalah, okey, untuk kes yang ini awak kena jadikan dia efektif. Maksudnya awak kena jadikan yang ini menjadi satu macam ni je. Macam ni. Yang ini R efektif. Ataupun Madam lebih suka tulis sebab dia lebih ringkas, kita tulis R total. Awak kena gabung yang ini jadi satu yang ini. So cara dia, okay, kita akan lukis balik. Berdasarkan soalan ni kita akan lukis balik. Okey, kita ambil yang 8 ohm tadi, kita lukis balik 8 ohm. Ini 8 ohm dengan 10 ohm. So yang ini kita namakan dia R1, ni R2. Okey, dia connect dengan 40 volt dan dia connect dengan R3, R4, R5. Dia connect macam ni. So apa yang kita kena buat, kita kena efektifkan kumpulan yang ni secara parallel sebab sambungan dia adalah parallel. Dia ada junction. Dan yang ini pun kita kena efektifkan secara parallel. Kenapa kita kata parallel? Sebab ini dia ada junction. Semua ada junction. So bila kita buat secara parallel, kedua-dua tu dia akan menghasilkan gambar rajah yang next step adalah untuk R1 dengan R2 dia akan gabung. Ini akan jadi R1, 2 dan satu lagi dia akan bersama dengan R3, 4, 5. Okey, dia bergabung macam ni.
Okey, lepas tu untuk yang ini pula. Okey, untuk yang ini. Okey, kita akan gabung dia jadi satu je dan nama dia last dia R total. So kita sambung dia, terbalik pula. Kita sambung dia macam tu. Okey, untuk step yang pertama, mula-mula kita efektifkan yang ini dulu secara parallel. Okey, macam mana kita nak kenal parallel? Sebab ni dia ada junction, ni ada junction. Ni antara dua kaki ni. So dia adalah parallel. Okey, macam mana kita nak cam series? Tengok yang ni antara R12 dengan R34 ni. R12 dengan R34 ni, ni dia tak ada junction antara dua tu. So dia adalah series. Okey, so kita settle R12 dulu. So untuk R12, 1 per R12 lah. Kita bagi nama dia 1 per R12 ni. Nama yang ini nak kira R12 kan, sama dengan 1 per R1 campur 1 per R2. So kemudian kita akan gantikan dia. Jangan tinggal, kena tulis sentiasa, kalau tak nanti tersilap. Okey, R12 ni R18, R2 lah 10. So kita buat 1 per 8 campur 1 per 10. So senang, kita tekan kalkulator. Okey, kita buat 1 per, sini kita gantikan dia X. Alpha sama dengan 1 per dengan 8 campur 1 per 10. Okey, so dapat 4.44. So kita akan dapat dekat sini R12 adalah 4.44 ohm. Kita dapat. Okey, so sekarang kita nak settle. Dah dapat dari sini 4.44 ohm nilai dia. So kita nak settle yang ini pula. Okey, so kita buat, namakan dia sebab dia sambung secara parallel, saya namakan 1 per R 3, 4, 5 sama dengan 1 per R3 campur 1 per R4 campur 1 per R5. So 1 per R3, 4, 5 sama dengan 1 per R3 5, R4 18, R5 25. So kita gantikan 1 per 5 campur 1 per 18 campur 1 per 25. Okey, kita akan dapat R3, 4, 5 sama juga dengan, tekan kalkulator, 1 per, jadikan dia X. Okey, 1 per 5 campur 1 per 18 campur 1 per 25. So kita dapat R345 adalah 3.38 ohm. So kita dapat kat sini 3.38 ohm. Okey, so sekarang kita tengok sambungan dia ni pula adalah secara series. Okey, so bila secara series, kita kena jadikan dia macam ni. So kita kena serieskan dia, kita jadi R total sama juga dengan R12 campur R345 ni, R12 campur R345. Okey, so sama juga dengan 4.44 campur 3.38. So kita tekan kalkulator, 4.44 campur 3.38. Okey, so dapat 7.82. R total sama 7.82. So kita cek jawapan dia ada tak? Oh, ada, 7.82. B jawapan dia. Okey, soalan nombor 14 ni tricky sikit. Dia kata the current in the circuit is tripled by connecting 500 ohm resistor in a parallel with the resistance of the circuit. Determine the resistance of the circuit if 500 ohm resistor is removed. Maksudnya dia macam ni, asal-asal ada satu resistor. Okey, current dia, R dia sama dengan berapa tak tahu.
Tapi I dia adalah sama dengan I lah. Okey. Tetapi kemudian dia ambil okey, ni yang asal tadi, ataupun senang cerita medium conteng balik macam ni. Okey, R dia adalah nilai dia tak tahu berapa, tetapi current dia adalah I. Okey, kemudian dia tambah. Okey, current dia, I dia berubah jadi 3 kali I jika 500 ohm resistor dia connect parallel dengan circuit yang ini. Okey, so kita tambah yang parallel, kena ada junction lah. Dia tambah 500 ohm. Okey, yang ni 500 ohm. Okey. Okey, yang ini kita unknown R, kita tak tahu. Okey, dia tambah ini, current dia jadi 3 kali ganda, triple. Okey, so sekarang dia suruh kita cari nilai resistance R. Yang ini kalau kita remove yang 500 ni balik. So sekarang kita kira effective resistance dia, kita lukis balik. Yang ni R. Okey, yang ni 500 ohm. Okey, so kita kira effective resistance dia. 1 per R sama juga dengan 1 per R total lah, sama juga dengan 1 per R campur 1 per 500. Okey, so R total dia, okey, kita kena secara, kita buatlah, kita darab ni darab R, ini darab dengan R, yang ni darab 500, ini darab 500. Okey, 1 per R total sama dengan 500 per dengan 500 R campur dengan R. So R total dia sama dengan 500 R bahagi dengan 500 campur R. Okey, Meda rasa soalan ni mengelirukan lah. Tak payah jawab lah, nanti awak pening. Yang ni tak payah. Okey, ni kebat ni, tak payah jawab. Okey, kita pergi next kepada soalan 15. Okey, soalan nombor 15. Which of the following parameter does not alter the electrical resistance? Electrical resistance R lah, tak efek pada R of a metal wire. Kita tahu R sama dengan rho L over A. Kalau kita tengok kat sini, ada lagi satu, V equal to IR. Okey, R kalau T temperature, efek dia akan beri kesan kepada R. Okey, yang ini memang kita tahu. If temperature akan memberi kesan kepada R. Yang ini awak kena ingat. So jawapan dia A, dia memberi kesan pada R. Diameter dia ada pada area. Type of material dia ada pada rho. So direction of current lah, jawapan dia adalah D. Okay, soalan nombor 16. What happened to the resistivity of a given wire when its length increase by 1/2 while its cross section area is reduced by 1/3? So kita ingat rho sama dengan RA. Rho ni dia adalah, awak kena ingat dia tentang suatu material. Rho dia akan sama jika material tu sama. So kita tengok material sama tak? What happened to the resistivity of given wire when its length increase? Okay, dia increase length je, tapi material tetap material yang sama. So jawapan dia, resistivity dia akan kekal sama. So jawapan dia remain the same. Okay, so itu saja untuk soalan objektif.